Okay, hai. Bersua lagi kita pada minggu ini di sesi PDPR kita, kelas PDPR kita, dan hari ini kita di kelas PJPK, dan hari ini kita akan menyentuh topik 6.0 iaitu penyakit. Okey, bagi sesiapa yang dah ada buku teks, boleh rujuk buku teks muka surat 176 hingga 182. Baiklah, kita akan tengok slide seterusnya. Okey, apa itu penyakit? Penyakit secara umumnya merupakan keadaan yang tidak normal yang menyebabkan penghidapnya tidak dapat memberi tumpuan dalam menjalani kehidupan seharian. Sakit ini pelbagai pelbagai. Ada yang sakit hati, ada yang sakit mata, macamlah penyakit. Penyakit boleh diklasifikasikan kepada dua, iaitu berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey, jadi unit ini kita akan memberi penekanan kepada penyakit tidak berjangkit seperti hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular dan respiratory kronik. Kalau kamu masih ingat, semasa di tingkatan 1, kita pun belajar penyakit yang tidak berjangkit, iaitu ada 3, iaitu senggugut, kanser cervix dan apa satu? Jerawat. Okey, itu topik semasa tingkatan 1. Okey, kita tengok standard pembelajaran untuk topik pada hari ini. Okey, yang pertama, kita akan dapat membincangkan penyakit tidak berjangkit iaitu diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular dan penyakit respiratory kronik. Okey, respiratory ini dia berkaitan dengan pernafasan lah. Okey, yang kedua, mengaplikasikan cara mencegah diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular dan penyakit respiratory kronik. Dan yang seterusnya, kita akan dapat menilai akibat jika tidak mengamalkan gaya hidup sehat. Jadi di akhir pembelajaran, cikgu berharap ketiga-tiga standard pembelajaran ini dapat dicapai. Slide seterusnya, okey, di sini kita akan tengok penyakit akan terbagi kepada dua, iaitu dua jenis lah. Penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Okey, kita tengok apa itu penyakit berjangkit. Okey, penyakit berjangkit ialah penyakit yang boleh merebak daripada seorang individu kepada individu yang lain. Contoh sekarang penyakit yang boleh berjangkit adalah situasi kita sekarang lah, di mana pandemik COVID-19. Jadi coronavirus dia boleh merebak kepada individu lain. Okey, selain itu banyak lagi lah penyakit berjangkit, contoh seperti selsema, batuk. Penyakit yang berjangkit ini dia melibatkan yang boleh melibatkan perpindahan cecair. Cecair. Okey, seterusnya kita tengok apa itu pula penyakit tidak berjangkit. Okey, penyakit berjangkit tadi dia merebak, boleh merebak. Jadi penyakit tidak berjangkit dia tidak boleh merebak. Dia merupakan penyakit kronik yang tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Maksudnya kalau kamu sakit kaki, dia tak boleh merebak kepada orang lain. Unless kamu sakit hati, yes, dia boleh merebak kepada orang lain. Sebab apa? Kamu berceritakan masalah kamu, orang yang dengar masalah kamu tu pun tiba-tiba akan sakit hati juga sama-sama. Jadi saja itu contoh. Okey, penyakit tidak berjangkit ini dia tidak boleh disebarkan kepada orang lain lah, seperti sakit kaki, sakit pinggang, sakit badan, sakit tangan. Okey, tapi sakit mata dia boleh merebak kan? Boleh merebak juga. Sebab kadang-kadang kamu dah pegang mata kamu, sentuh benda lain dan orang lain pula sentuh benda tersebut. Dia boleh merebak, boleh juga melalui udara. Udara, cecair, itu adalah penyakit berjangkit yang boleh merebak lah. Yang tidak berjangkit ni dia tidak boleh. Kamu sentuh pun dia tidak akan menjangkiti orang lain. Okey, kita tengok seterusnya satu persatu. Apa kategori penyakit tidak berjangkit untuk topik kita pada hari ini? Okay, yang pertama diabetes. Diabetes ini adalah penyakit kencing manis kalau bagi siapa yang tak tahu. Yang kedua penyakit kardiovaskular. Kalau kardiovaskular ini dia melibatkan sistem jantung. Okey, yang ketiga hipertensi. Hipertensi adalah penyakit darah tinggi. Dan yang last sekali penyakit respiratory kronik ini dia melibatkan salur pernafasan. Okey, jadi kita akan tengok 4 jenis penyakit ini Okey, kita tengok apa itu diabetes. Seperti yang cikgu cakap tadi, diabetes adalah penyakit kencing manis. Dia berlaku apabila paras gula tinggi di dalam darah.
pengeluaran hormon insulin oleh pankreas tidak mencukupi untuk menampung kandungan gula dalam darah. Kekurangan hormon insulin oleh pankreas akan menyebabkan kamu boleh menghidap diabetes. Banyak punca diabetes. Nanti kita akan tengok satu persatu punca dia. Punca dia adalah tidak menjaga makanan, suka mengambil makanan manis-manis. Nanti kita akan tengok apa kesan sampingan diabetes ataupun simptom-simptom. Okey, kita tengok pula penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular tadi melibatkan jantung. Okey, berlaku apabila otot jantung tidak mendapat bekalan darah yang mencukupi disebabkan oleh saluran darah yang sempit atau tersumbat. Ini kalau kamu tengok saluran darah yang sempit atau tersumbat ini, dia selalunya terlibat dengan pembentukan kolesterol. Kolesterol yang tinggi juga boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular ini sebab otot jantung tidak dapat mendapat bekalan darah yang mencukupi. Maksudnya jantung tak dapat pump semaksimumnya untuk disalurkan pump darah untuk disalurkan ke otot-otot yang ada dalam badan kita. Okay, seterusnya kita tengok pula penyakit hipertensi. Hipertensi tadi cukup cakap tadi adalah penyakit darah tinggi. Kalau kamu tak dengar arahan cikgu pun boleh juga kena darah tinggi ni sebenarnya. Darah tiba-tiba naik pada hari itu. Tetapi itu hipertensi sekejap lah. Ini hipertensi yang orang dah start makan ubat. Sebab hipertensi ni, once kamu dah kena penyakit hipertensi, doktor dah bagi kamu makan ubat, maksudnya kamu dah ada lesen lah. Maksudnya kena jaga-jaga. Okey. Hipertensi berlaku apabila tekanan darah melebihi bacaan 140/90 mmHg. Okey, 140 dan 90 mmHg ni dia adalah bacaan untuk sistolik dan distolik. Okey, yang 140 ini adalah sistolik, iaitu bahagian atas. Okey, yang 90 adalah distolik. Kalau kamu melebihi paras ini, maka doktor akan cek lah, akan buat scan sana, scan sini, tengok adakah kamu betul-betul menghidap hipertensi ataupun false alarm. Itu adalah hipertensi kalau melebihi bacaan 140/90 mmHg. Okey, kita tengok pula apa itu penyakit respiratory kronik. Ini berlaku apabila terdapat penyempitan dan keradangan pada salur pernafasan. Okey, apa salur pernafasan manusia? Kamu belajar sains kan? Okey, salur pernafasan manusia dia terdiri daripada hidung kita, mulut kita, paru-paru, trakea. Okey, itu adalah contoh-contoh salur pernafasan yang ada dalam badan kita, dan ada banyak lagi yang saling bekerja sama membuatkan kita boleh bernafas, menghirup udara segar. Okey, itu adalah penyakit respiratory kronik. Okey, seterusnya kita tengok. Tadi kita dah bincang apa itu penyakit-penyakit, betul? Penyakit diabetes, iaitu kencing manis, hipertensi, darah tinggi, kardiovaskular melibatkan jantung, sistem pernafasan tadi, apa itu respiratory kronik. Okey, sekarang kita akan bincangkan gejala-gejala penyakit, setiap penyakit tersebut. Okey, jadi kita akan start dengan gejala diabetes. Okey, gejala yang pertama ataupun simptom yang pertama adalah kamu akan kerap berasa dahaga. Kerap berasa dahaga ni tidak kira masa. Setiap jam, saat tu kamu berasa dahaga. And then kedua, cepat letih. Yang ketiga, berat badan susut. Yang keempat, kerap membuang air kecil. Dan yang seterusnya, mudah terkena jangkitan kulit. Seterusnya, luka lambat sembuh. Ini simptom yang paling senang kita nak tahu yang seseorang itu kalau dia menghidap kencing manis ataupun tidak, dia luka lambat sembuh. Kalau kita tengok, kalau pernah tengok di TV ke, di media sosial ke, kalau orang yang kena diabetes ni, once dia dah luka dan dia lambat mendapatkan rawatan, jadi itulah akan jadi kejadian potong kaki, potong tangan. Sebab tu orang cakap, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman, supaya luka kita cepat sembuh. Luka di hati, luka di kaki. Okey, seterusnya penglihatan kabur, seterusnya otot lemah dan gata-gata di bahagian kemaluan. Okey, berikut merupakan gejala-gejala diabetes, simptom-simptom untuk kamu mengenal pasti seseorang individu itu menghidap diabetes ataupun tidak. Kencing manis lah.
Okey, kita tengok seterusnya. Gejala untuk penyakit kardiovaskular. Itu jantung. Jantung. Orang cakap ini penyakit orang kaya lah. Yang pertama, kerap sakit pada bahagian dada. Kerap berdebar-debar. Ini bukan kerap berdebar-debar kamu tengok crush kamu terus jatuh cinta. Bukan. Ini kerap berdebar-debar sebab ada penyakit kardiovaskular. Jangan pula asyik berdebar-berdebar tu sign nak jatuh cinta. Petanda nak jatuh cinta. Petanda nak kenal crush. Bukan. Ini kerap berdebar-debar sebab merupakan salah satu simptom penyakit kardiovaskular. Seterusnya, mudah berasa cemas, hilang selera makan, mudah berpeluh dengan banyak. Ini berpeluh dengan banyak tanpa mengira tempat juga. Duduk dekat aircon pun masih berpeluh dengan banyak. Lepas itu, kerap lelah dan sesak nafas. Itu adalah gejala penyakit kardiovaskular. Simptom-simptom penyakit kardiovaskular. Okey, seterusnya. Gejala hipertensi iaitu darah tinggi, sakit kepala dan berdenyut-denyut di bahagian belakang kepala, kerap berasa kebas di leher, mudah marah, suka tidur, cepat lelah dan sesak nafas serta sering gelisah. Ini merupakan simptom-simptom hipertensi ataupun simptom-simptom darah tinggi. Okey, seterusnya. Gejala penyakit respiratory kronik pula. Ini seperti yang cikgu cakap tadi adalah melibatkan salur pernafasan. Okey, ini tengok simptomnya. Batuk berkahak yang berpanjangan. Maksudnya berlarutan lah. Macam penyakit TB tu, dia more tu macam penyakit respiratory kronik jugalah. Batuk berpanjangan, berkahak, makan ubat pun tak sembuh-sembuh. Seterusnya, nafas berbunyi, sesak nafas terutama pada waktu pagi. Ini macam asma, orang asma. Selalunya dia waktu pagi dia mudah sesak nafas. Sesak sejuk ke kan? Nafas berbunyi ni berdengkur setiap malam tu. Teruk lah, maksudnya dia berdengkur tu teruk, bukan disebab penat. Seterusnya sesak nafas ketika melakukan aktiviti. Melakukan aktiviti sikit terus rasa semput. Seterusnya simptom kegagalan paru-paru berfungsi, jantung bengkak dan kaki bengkak. Ini merupakan gejala penyakit respiratory kronik. Cikgu harap setakat ini kamu dah fahamlah penyakit-penyakit yang kita bincang dan gejala-gejala penyakit tersebut. Okey, kita tengok. Okey, bagaimana pula cara kita mencegah penyakit ini? Ini sebab ini penyakit tidak berjangkit. Jadi kita boleh cegah orang cakap sediakan payung sebelum hujan, cegah sebelum terkena. Maksudnya lebih baik mencegah daripada merawat. Okey. Nampak tak ditekankan di sini? Bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu melebihi 30 minit setiap sesi. Kalau kamu tak ada masa bersenam pun, kalau sekarang ni contoh musim PKP, tak ada masa bersenam, at least kamu tolong mak bapak kamu dekat rumah. Potong rumput ke, mop lantai ke, cuci pinggan, lipat baju, cuci baju. Maksudnya buat kerja-kerja rumah selain kamu duduk depan laptop, depan handphone untuk PDPR. Tapi lepas habis PDPR tu, petang-petang tu bolehlah potong rumput ke, cabut rumput ke, kemas kasut ke, cuci kereta ke. At least kamu ada aktiviti fizikal yang dilakukan. Okey, seterusnya tidak merokok dan mengambil alkohol. Ini memang disarankanlah jangan merokok dan mengambil alkohol. Dan seterusnya elakkan stres. Hidup jangan stres, chill. Bila cikgu bagi kerja pun, yang penting kamu dah buat jadual. Bila kamu nak buat kerja rumah subjek ni, subjek itu, jadi elakkan stres. Kalau stres sikit kamu nak main game, lepas tu kamu lupa nak buat homework. Maksudnya kamu kena seimbangkan lah. Okey, slide seterusnya. Masih lagi cara mencegah penyakit. Seterusnya, periksa paras gula dan kolesterol dalam darah. Sekarang ini banyak melambak je alatan untuk mengukur paras gula dan kolesterol dijual di farmasi-farmasi. Lepas tu, kekalkan berat badan yang unggul. Tahu kan macam mana kira BMI yang normal? Jadi di musim-musim PKP ni rajin-rajinlah naik penimbang berat. Untuk kekalkan berat badan yang unggul. Lepas itu mengamalkan pemakanan seimbang. Jangan asyik nak makan makanan segera saja. Makan karbo, tak ada protein, tak ada serat, tak ada vitamin. Okey. Seterusnya lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Maksudnya setahun 2 kali. Itu maksudnya melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala lah. Okey. Kita tengok seterusnya. Slide seterusnya. Lakukan pemeriksaan kesihatan sekiranya
jika kamu dah menghadapi benda-benda macam ini, lebih baik kamu buat pemeriksaan kesihatan. Kita tak tahu apa penyakit-penyakit tersembunyi di badan kita ni. Okey, lakukan pemeriksaan kesihatan sekiranya sudah berlebihan berat badan ataupun obes. Kalau kamu rasa penimbang tu sudah 2 kali pusing, lebih baik pergi cek. Maybe there is something wrong. Lepas itu mempunyai sejarah keluarga yang menghidap diabetes. Tak kiralah sejarah keluarga yang punya diabetes ke hipertensi. Kadang-kadang dia penyakit ni yang tak berjangkit ni kadang dia genetik tau. Kalau parents dah dapat, kadang-kadang tak mustahil juga anak-anak pula dapat. Lepas itu orang yang tidak aktif atau tidak melakukan aktiviti fizikal. Kalau kamu asyik duduk depan laptop je, depan komputer, depan phone, maksudnya kamu tidak aktif lah sebab tangan je bergerak. Tapi badan, kaki semua tak bergerak. Jadi bangun, kalau nak main phone pun, mainlah dekat treadmill ke, kalau tak ada treadmill ke, berlari setempat ke. Lebih bagus kan daripada tak buat apa-apa aktiviti fizikal kan. Kalau kamu tak boleh sangat tinggalkan handphone kamu tu. Okey, seterusnya kita tengok. Mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. Kalau kamu mempunyai tahap kolesterol yang tinggi, jadi bersiap sedialah jumpa doktor, lakukan pemeriksaan. Luka yang sukar sembuh, kerap dahaga. Ini kerap dahaga ni tak lakukan aktiviti pun dahaga. Maksudnya there's something wrong lah. Kalau kita bercakap banyak, yes kita dahaga lah. Sering membuang air kecil pada waktu malam. Setiap 30 minit asyik nak kencing je. Padahal dah kencing lah tadi. Asyik nak kencing je. There's something wrong. Mungkin pun dikencing ke apa ke. Seterusnya, gatal atau mendapat jangkitan kuman pada kemaluan. Seterusnya, mempunyai tekanan darah yang tinggi iaitu 140/90 mmHg atau lebih. Ini tadi adalah simptom-simptom penyakit. Penyakit diabetes, penyakit hipertensi, respiratory kronik dan penyakit kardiovaskular. Jadi, kalau kamu ada simptom-simptom tersebut ataupun individu di rumah kamu ada simptom-simptom tersebut, jadi seeloknya kamu lakukanlah pemeriksaan kesihatan ataupun suruhlah mereka pergi hospital cek. Okey, jadi cikgu berharap kamu fahamlah topik kita pada hari ini iaitu tentang penyakit tidak berjangkit. Okey, jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum cikgu tamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, jadi cikgu nak kamu buat latihan pengukuhan muka surat 183 soalan nombor 4. Lengkapkan peta pemikiran. Lengkapkan peta pemikiran di buku teks muka surat 183. Latihan pengukuhan. Okey, sekian sahaja untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Okey, terima kasih kelas. Bye.